Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita pada pagi ini dapat bersama-sama melaksanakan solat fardu subuh berjamaah, yang merupakan satu yang cukup berat, melainkan benar-benar orang-orang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu diganjari mereka yang solat sunat 2 rakaat, kemudian solat subuh berjamaah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerana nilaiannya cukup berat dan nilaiannya cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala kita dipilih dari kalangan mereka-mereka yang berada di atas muka bumi ini. Dan kita juga syukur kepada Allah Ta'ala diberikan lagi nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesihatan, untuk kita masih lagi menggunakan nikmat-nikmat tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah disisirkan nikmat-nikmat tersebut pada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Penuhilah masa kita dengan amal-amal kebaikan. Penuhilah umur kita dengan amal-amal kebaikan. Kerana dengan kita memenuhkan masa dengan amal kebaikan, mudah-mudahan ia menutup ruang untuk kita melakukan perkara-perkara kejahatan dan kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, apabila banyaknya amal kebaikan yang kita lakukan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, mudah-mudahan dia akan menghapuskan amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan amal-amal keburukan yang telah kita lakukan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita masuk kita teruskan kuliah subuh kita. Sepatutnya kuliah subuh saya Ahad minggu depan, ya. Tapi minggu depan saya tak dapat bersama, saya ada kursus. Jadi saya awalkan pada subuh hari inilah, ya. Baik, pagi ini tuan-tuan kita memetik sepotong ayat Al-Quran dalam wasiat, wasiat emas daripada Al-Quran, ya. Maknanya daripada Al-Quran ini kita petik ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai wasiat, panduan kepada kita.
Pagi ini kita akan masuk atau mengambil sepotong ayat dalam surah Luqman ayat 33. Ya. Surah Luqman ayat 33. Tajuknya ialah jangan terpedaya dengan tarikan dunia. Jangan terpedaya dengan tarikan dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari, yakni pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, yakni syaitan, memperdayakan kamu, yakni dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semua akan lalui fasa berada di atas kehidupan dunia. Tidak ada yang terus kehidupannya sampai ke akhirat. Dia tak berada di dunia. Ya. Dia terus je kehidupan akhirat, tidak ada. Begitu jugalah sunnatullah. Baik siapa pun manusia itu, dia mesti akan melalui fasa kehidupan dunia. Dan kita tidak akan lepas daripada kenikmatan dunia yang ada di hadapan mata kita ni. Semuanya menyeronokkan dan semuanya kita rasa tertarik dengan nikmat dunia ni. Tak ada orang yang rasa tak tertarik dengan nikmat dunia ni. Khususnya peringkat kita ni orang awam lah. Melainkan kalau dia seorang tasawuf hakiki, dia tak main benda-benda dunia semua ni. Kerana kita akan lalui di sini, dan ini adalah perhentian sementara je. Dunia ini perhentian kita yang sementara. Nanti kita akan bergerak. Ibarat kita perjalanan yang jauh, kita singgah sebentar di RNR. Jadi singgah di RNR itu ialah singgah sebentar. Tak ada orang pergi RNR terus duduk bermukim, bermustautin di RNR tu, tak ada. Pekerja-pekerja RNR pun dia balik sampai masa. Apatah lagi kita yang menyinggah. Kita akan pergi sekadar datang situ mungkin nak sembahyang, singgah situ mungkin nak makan, nak minum, sekadar keperluan sahaja. Selesai keperluan, kita akan sambung pergerakan perjalanan kita, terus pulang ataupun kembali ke destinasi yang sepatutnya kita tuju. Dalam konteks kita ialah destinasi akhirat yang kita akan tuju. Jadi kita tak dapat lari untuk berada di dunia ini, namun jangan sampai keberadaan kita di dunia ini menyebabkan kita lemas, menyebabkan kita lalai dan alpa dengan apa yang ada di dunia ini. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah
Ya. Keuntungan kamu untuk akhirat, tapi untuk dunia ni jangan lupa. Jangan lupa ni maknanya sekadar sahaja apa yang termampu. Imam Ghazali pernah menyatakan dalam sebuah bukunya, Dhammul Ghurur, kecelaan tipu daya, iaitu Imam Ghazali kata manusia ini terpedaya disebabkan dua benda. Yang pertama, kehidupan dunia ini. Imam Ghazali kata manusia ini terpedaya dengan dua perkara. Pertama, kehidupan dunia. Kadang-kadang kita tak sedar, tuan-tuan. Ini ingatan kita sama-sama. Tak ada masalah. Kita nak kumpul harta, silakan kumpul harta, kerana tak salah untuk kita mengumpulkan harta. Kadang-kadang manusia ni minatnya berbeza-beza, tak sama. Ada orang yang sanggup habis duit kerana hobi dia. Hobi dia suka aksesori kereta. Dia sanggup habis duit. Beli tu, tambah kereta, padahal sama je. Ya. Kelajuannya sama je. Tapi itu hobi dia. Dia minat, dia suka, dan dia sanggup habiskan duit. Ya. Sat-sat tukar sport rem, sat-sat skating, sat-sat boh, apa ni, macam-macam aksesori dalaman, luaran. Itu minat dia. Ada orang yang minat dia suka memancing. Ya. Peralatan memancingnya macam-macam jenis. Daripada yang untuk ikan yang kecil sampailah untuk ikan yang besar, daripada sekadar memancing di sungai sampailah ke lautan. Semua dia ada. Dan dia minat, sanggup. Kadang-kadang habis ratusan bahkan ribuan ringgit. Sanggup. Itu minat dia. Ada orang minat handphone, gadget. Setiap kali keluar je model terbaru, dia akan beli, trade in. Handphone lama baru lagi, mungkin baru setahun pakai. Keluar je model baru, dia beli. Walaupun model baru tu kadang-kadang harganya ribuan ringgit. 3,000. Oh, handphone sampai 3-4 ribu pun ada sekarang. Ada kalanya sampai sangguplah kumpul duit gaji tu semata-mata nak beli handphone yang baru, bukan kerana handphone lama rosak, tak, tapi minat dia sentiasa nak beli handphone yang baru atau gadget yang baru, tablet ke dan sebagainya. Apa lagi? Ya. Ada orang dia minatnya ialah sukan. Ya. Sanggup berhabisan duit untuk sukan. Ada orang minatnya makan. Makan ramailah kot minat. Dia dengar je kat mana sedap. Woi, kedai ni aku pergi mana? Kat Johor. Woi, sanggup besok dia pergi. Sebab apa? Dia minat. Tambah pula menu-menu yang tak pernah dengar. Sup kari kepala kambing. Kari pula. Ya. Jadi salah ke ustaz saya punya minat? Saya dah minat ini. Salah ke ustaz saya minat ni? Salah ke ustaz? Itulah lumrah manusia. Memang manusia akan minat pada benda-benda dunia ni. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad da'abi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal ard. Tu Allah sebut. Manusia ni minat benda-benda dunia. Syahwat pada wanita, anak-anak, tanaman, kekayaan yang melimpah ruah. Semua tu memang manusia ni orang kata apa? Naluri dia akan suka benda-benda macam tu. Memang manusia akan minat. Kalau kata tak sampai peringkat minat pun, kalau orang suruh dia nak lah. Ya?
Kalau orang suruh, dia taklah minat sangat, tapi dah orang bagi free, takkan nak tolak. Kan? Ni ada apa handphone ni, aku dah tak apa nak pakai dah. Baru lagi ni, tapi sebab aku dah nak beli handphone yang baru, model keluar baru ni, nak ambil. Aku ni tak adalah minat sangat gadget, tapi kalau hang dah bagi aku ambil lah. Saya ni bukanlah minat sangat kari kambing ni, tapi kalau orang belanja saya makan je lah. Apa itulah. Dia taklah minat, tapi kalau dah orang bagi ambil je lah. Maknanya walaupun kita tak sampai peringkat minat, tapi kalau ada depan mata, dia sapu lah juga. Begitu. Tak salah. Nak kumpul harta, nak rasa seronok dengan dunia, tak salah tuan-tuan. Tapi apa yang jadi salah? Yang jadi salah apabila kita tenggelam dengan nikmat dunia tu. Kita tenggelam. Kita langsung lupa dengan akhirat. Kita sibuk dengan hobi yang kita suka itu. Yang hobi suka aksesori kereta, kumpulkan itu sampai kita lupa. Kamu habis duit untuk ini, tapi duit untuk akhirat kamu ada tak? Yang ini kamu sanggup habis ratusan ribuan ringgit semata-mata kerana hobi kamu, tapi kamu pernah fikir tak untuk akhirat ni berapa banyak yang kamu dah tabungkan untuk tabung akhirat, saham akhirat kamu? Yang itu yang jadi salahnya. Kita sibuk dengan mengumpulkan harta, tapi jangan lupa harta akhirat kita. Tak salah nak kumpul aset, kumpullah. Nak beli rumah, banyak mana pun belilah. Nak beli kereta, banyak mana pun setiap kali sebulan keluar kereta baru kamu nak beli, silakan beli. Tapi jangan lupa aset akhirat kamu. Itu yang kita nak sebut, kapal ini memerlukan air untuk berlayar. Kapal memang diciptakan untuk berlayar dan memerlukan air untuk berlayar. Tak ada air, kapal tak boleh berlayar. Tapi kapal tidak memerlukan air untuk masuk ke dalam kapal. Kalau kapal itu membiarkan air masuk ke dalam kapal, nescaya lama-lama kapal itu akan karam. Itu perumpamaannya tuan-tuan. Perumpamaannya dalam hal kita dunia ini. Maknanya kita memang memerlukan dunia ini, sebab dunia inilah mazra'atul akhirah, jambatan ataupun ladang untuk kita ke akhirat. Jangan sampai di dunia ini kita lupa nak buat untuk akhirat kita. Sebab kalau kita tengok zaman sahabat Nabi lagi, dah ada orang yang billionaire, jutawan. Jutawan. Maknanya kalau kita nak kata, salah ke ustaz kalau kami nak kumpul harta, nak jadi kaya? Tak salah. Kerana sahabat Nabi pun ada yang jutawan. Dalam masa dia sama, dia jutawan dan dia juga antara 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Di dunia ni dah dijanjikan syurga. Sahabat Nabi 10. Antara 10 yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Kita belum tentu lagi tuan-tuan. Kita belum tentu lagi. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan, iaitu Abdul Rahman Auf. Jutawan Islam. Aset dia pada zaman Nabi SAW 1400 tahun dululah. Itu ketika itu dah memang jutawan lah, lebih lagi dari jutawan. Walhal beliau datang daripada berhijrah ikut Nabi daripada kota Mekah ke Madinah, tak ada bawa apa dah harta dia, habis ditinggalkan di Mekah. Sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf ni dengan orang-orang Ansar. Orang Muhajirin disaudarakan dengan orang Ansar untuk membantu. Yang mana orang Ansar ini Sa'ad bin Rabi', dia dipersaudarakan. Nabi kata seolah-olah macam kau bantulah dia apa yang boleh kamu bantu. Dan Sa'ad bin Rabi' ini memang orang kaya di Madinah ketika itu, orang yang ada harta. Mudah cerita,
kalau dia kata, kamu nak apa yang saya bantu kamu? Kalau perlukan harta, saya akan bagi harta untuk kamu gunakan ketika berada di sini. Abdul Rahman Auf kata, aku tak perlukan harta kamu. Semoga Allah berkati harta yang kamu ada. Tunjukkan aku di mana pasar. Itu je. Pasar. Nak buat apa? Dia nak berniaga. Nak berniaga. Dia nak berniaga dan dia mula berniaga barang secara kecil-kecilan. Dan daripada kecil-kecil sampailah dia mempunyai aset yang besar dan menjadi seorang jutawan. Dia kaya. Tapi dia tidak melupakan dengan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dalam peperangan Tabuk, beliau menginfakkan hartanya, tuan-tuan. Nilaiannya 200 dinar, 500 ekor kuda, 1,500 ekor unta. Tuan-tuan rasa berapa nilai itu? Rasa-rasalah berapa nilai itu? 500 ekor kuda. Tak payah cerita masa tu lah, cerita sekarang ni. Kalau seekor kuda berapa ribu? Tengok jenis lah, tak apalah kita kata pukul rata lah. Kuda ni jenis-jenis lah. Kuda apa ni untuk sukan lain, kuda untuk apa ni zoo lain, kuda untuk agak-agak berapa seekor kuda? Ribu-ribu juga mungkin. Kalau yang standard mahal eksklusif tu mungkin belah-belah ribu. Kalau 500 ekor kuda, 500 ekor kuda, 1,500 ekor unta. Sekarang ini kalau nilaiannya apa, 8,000 lah unta. 8,000. 1,500 ekor unta. 200 dinar. Nilaiannya dibuat nilaian lah. Nilaian. Ini untuk perang Tabuk saja. Dia bagi harta, dia infakkan. Abdul Rahman bin Auf bagi harta dia. Nilaiannya dibuat nilaian sebab dia ada buat satu buku. Dia tulis tu Rahsia Jutawan Islam Abdul Rahman bin Auf. Dia mengkaji tentang bagaimana Abdul Rahman bin Auf ni boleh jadi jutawan ketika itu, zaman Nabi. Yang kita kata dia sahabat bolehlah. Tak. Walaupun dia sahabat Nabi, tapi dia tetap berusaha untuk mengumpulkan harta. Aset dia, nilaian yang kita kata tadi, dalam perang Tabuk tu saja yang dia bagi 200 dinar, 500 ekor kuda, 1,500 ekor unta. Nilaiannya lebih kurang 25 juta. Bukan rupiah. 25 juta. Nilaian untuk itu, untuk perang itu. Bukannya nilaian harta yang dia ada ketika itu. Tuan-tuan bayang. Dah peringkat jutawan dah. Tapi adakah dia hanyut dengan Allah Ta'ala? Tak ada. Bahkan dia lagi hampir dengan Allah Ta'ala. Dia lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Dan dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Tuan-tuan. Ini contoh untuk kita. Bagi mereka yang nak mengumpulkan kekayaan dunia, tak ada masalah, silakan. Namun jangan lupa bahawa kekayaan itu gunakan juga untuk akhirat. Maksudnya begitu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dunia sebagai penipu yang memperdaya pencintanya. Indah dan manis kelihatan, tetapi sebenarnya pahit bak empedu. Bahkan seram bagaikan buah zakum yang mirip kepala syaitan yang tumbuh di dasar neraka. Allah sebutkan dunia ini sebagai menipu kalau kita tidak berhati-hati. Menipu sebab apa? Kalau kita leka dengan nikmat dunia itu, kita seronok, kita terbuai dengan kenikmatan itu, menyebabkan kita lalai dan leka. Kalau kita nak buat perbandingan zaman sekarang, yang tadi saya cerita zaman sahabat Nabi, mungkin orang akan beralasan, dia sahabat Nabi, makamnya lain lah. Kita ni mana pernah jumpa Nabi? Kita ni jauh dengan Nabi.
1400 tahun dah tinggal. Tak pernah bercakap pun dengan Nabi. Jadi adakah boleh kita dapat orang yang macam level Abdul Rahman bin Auf? Boleh. Ada je jutawan yang walaupun dia jutawan, tapi dia masih lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Kita kalau setakat reta 2-3 aset, action tak main, action tak pasal, bongkaknya, takaburnya, mengalahkan harta Abdul Rahman bin Auf pada berapa persen sangat kekayaan dia dengan nak banding dengan Abdul Rahman bin Auf yang jauh lebih besar nilainya, tapi dia masih lagi tunduk dengan Allah Ta'ala. Kita baru ada sikit, kita dah action dah tuan-tuan. Yang zaman sekarang ini yang boleh dijadikan contoh lah, mungkin banyak lagi, tapi yang ini level dia besar, tinggi. Sulaiman, dulu saya pernah sebut, Sulaiman, bukan Sulaiman Akhlakan, Sulaiman Ar-Rajhi nama dia. Sulaiman Ar-Rajhi, pengasas Bank Ar-Rajhi. Pernah dengar tuan-tuan nama dia? Dia jutawan. Pernah disenaraikan 20 orang terkaya di dunia dalam sebuah majalah antarabangsa. Dia antara 20 orang bukan terkaya di Malaysia, terkaya di dunia. Boleh bayanglah aset dia berapa. Pernah disebutkan 60 bilion aset wakaf dia. 60 bilion wakaf. Dia ada harta, tapi apa jadi pada dia? Hartanya semua dia bagi. Orang sebut dia sebagai jutawan yang tidak ada duit. Bukan maksudnya dia muflis, tak. Dia memang ada harta dia banyak, berbilion, tapi dia bagi. Bagi ke anak dia wakaf dan sebagainya. Bila orang kata, apa perasaan kamu menjadi jutawan yang tidak ada duit? Dia ada jutawan, tapi duit yang dia ada, dia bagi. Dia ada ladang kurma yang terbesar. Dikabarkan kira aset yang terbesar lah dalam dunia, seluas dan sebanyak itu. Lebih kurang 200,000 pokok kurma dalam ladang dia. 200,000 pokok kurma yang menghasilkan lebih kurang kira-kira 10,000 tan kurma ladang dia. Diwakafkan. Rasa-rasa kalau sawit 200,000 pokok. Siapa ada sini? Ada sini, sawit. 200,000 pokok. Hasilnya 10,000 tan. Berapa aset dia ada? Berapa? 200,000 pokok. 200,000 tu besar benar Ustaz. Nak ngira pun susah. Itu semua dia wakaf bagi. Maknanya itu aset dia, tapi dia wakaf. Berapa besar dia punya aset dia. Bila orang tanya, tak rasa menyesal ke ada harta tapi kamu bagi wakaf lah apa, sampai kamu tak ada apa? Kata, bila Allah tanya pada aku nanti, aku rasa aku boleh jawab dengan hati yang tenang. Aku umur dah dekat 80 lebih. Apa perlu lagi harta-harta ni sangat? Yang penting adalah akhirat. Yang ini kita nak. Kumpul lah. Kalau setakat kita aset berapa kerat je tuan-tuan nak action ni. Ini yang cerita zaman sekarang. Nak compare dengan zaman sahabat Nabi, mungkinlah kita kata itu sahabat Nabi, mana nak sama dengan kita. Okey, tak apa. Kita compare dengan orang yang zaman sekarang. Ada saja orang yang kita boleh buat contoh. Mereka orang yang hartawan. Bahkan disebutkan yang Sulaiman Al-Rajhi ini bukan sekadar billionaire, multi billionaire. Tapi harta itu, harta yang dia banyak itu, dia tak masuk dalam ni. Faham?
Harta yang dia ada apa puluhan ribu semua tu tak masuk dalam hati dia, tak merosakkan hati dia. Dia hanya di luar je. Yang itulah yang kita nakkan tuan-tuan di dunia. Ikutlah kamu hobi kamu suka kereta, kamu suka handphone, kamu suka nak beli aset, kamu suka nak kumpul duit, kamu suka sukan, kamu suka apa juga kamu suka, ikutlah apa yang kamu suka. Jangan sampai yang kamu suka itu meresap sampai ke dalam, sampai kamu lupa. Nak sembahyang pun kamu lupa, nak sujud kepada Allah Ta'ala pun kamu lupa, nak menadah tangan berdoa kepada Allah pun kamu lupa. Itulah silap apabila manusia tertarik dengan tipu daya dunia ni. Okay, baik. Dunia memang tempat persahabatan dan persaudaraan bertaut dengan segala kemudahan, kesenangan sesaat yang mempesona dan melaksana. Namun ia sekadar untuk kepentingan dunia yang memperdayakan. Ketawa yang hanya indah di wajah dan bagaikan percikan mercun di hari raya. Dunia ni sekadar tempat untuk kita bertaut sementara je. Sementara. Kita kena ada kereta, kita kena ada rumah untuk hidup, kita kena ada harta untuk survive hidup kita. Itu biasa. Semua perlukan. Yang jadi masalah, kita sibuk mengumpulkan harta sampai kita lupa untuk Allah Ta'ala. Masa untuk Allah Ta'ala, kita lupa. Dia tak ada masa. Ini saya cerita kisah benar tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah di tempat saya bertugas. Dia asalnya memang situ, dia kata. Tapi dia cari, ada tak orang yang nak buat masjid. Ni buat masjid, bangunan masjid lah, bangunan masjid betul. Kan masuk masjid nak kahwin satu lagi tu. Itu orang kata buat bina masjid juga. Ni bina bangunan masjid. Saya sanggup nak bagi infakkan keseluruhan pembinaan. Dia kata tak ada, setakat ni masjid yang ada pun tak penuh lagi. Tak ada keperluan lah kita nak bina masjid baru. Dia kata mengapa tidak wakaf je lah pada masjid untuk pembinaan apa-apa ke, nak tambah masjid tu, nak betul apa, nak repair dan sebagainya. Dia kata tak, memang niat dia nak bina masjid, nak support atau nak sponsor taja pembinaan masjid. Dia cari. Bila tanya kerja apa semua, dia tak akan cerita. Dia tak cerita. Dia datang. Ni ada tuan-tuan dari kalangan kita. Jenis low profile, jenis orang biasa. Pakai baju biasa, kereta pun biasa je lah, tak ada lah orang kata kereta yang menampakkan dia tu macam ala-ala jutawan. Kereta 2 tingkat ke 3 tingkat. Biasa je. Tapi itulah hakikatnya. Dan dia offer bukan di situ aja. Di 1 perak. Kalau ada, bagi tahu. Wallahualam. Mungkin memang dia ada aset yang banyak. Berbanding ada orang ada aset yang banyak, tapi Allah bangga diri pula tu. Menunjuk yang melampau, menunjuk biasa-biasa tu tak apa lagi. Yang melampau-lampau sampai orang meluat. Tu. Memanglah kalau kita kata tujuan saya buat ini supaya orang termotivasi, mereka pun nak kumpul harta macam saya juga. Tak payahlah apa macam tu. Sekadar kita ni, perumpamaan yang dibuat, dunia ini ibarat hidangan di atas meja, hidangan di atas meja yang ada nasi, ada makanan, ada lauk, yang mana hidangan itu diletakkan di atas pinggan emas. Diletak atas pinggan emas atau pinggan yang berharga. Kita dipanggil untuk jamu, kita pun makanlah. Tuan-tuan makan, orang datang, makan. Lepas makan kita buat apa? Balik ya. Makan lah. Kalau kita lapar, makan. Dah kenyang, berhenti, balik ya. Yang jadi masalah,
apabila kita makan, dah makan. Pinggan, kita tahu, pinggan emas ni. Bawa balik. Dengan pinggan-pinggan pun bawa balik. Itu perumpamaannya gitu. Pernah kenduri orang bawa balik pinggan-pinggan kita? Jemput makan. Habis. Melainkan pinggan polistiren lah. Dia tak adalah bawa balik. Dia pergi buang lah. Tengok lawa ni. Ini kalau beli kat Langkawi ni kurang-kurang ni satu set ni 500 ni. Dia bawa balik sekali. Pernah tak orang? Tak ada. Sebab dia tahu aku datang ni keperluannya untuk makan. Habis makan balik lah. Begitulah kita kat dunia ni. Kita datang di dunia ini keperluan je tuan-tuan. Keperluan. Dengan keperluan yang ada sedikit tu, apa yang sekadar sudah. Lebih tu kita tolaklah ke akhirat. Itu maksudnya. Jangan sampai kita terpedaya. Ni dalam sehari dua ni, 2-3 hari yang sudah lah, atau baru-baru ni lah, orang sibuk pasal tak tahu tuan-tuan perasan ke tak, yang mana kaki-kaki Facebook dia tahulah. Yang tak ada Facebook ni mungkin dia tak tahu sangatlah. Kecoh. Benda kita banyak benda lagi yang perlu kita fokus. Tak payahlah benda-benda yang macam ni, remeh-remeh ni kita nak habiskan masa. Mengubah profil gambar kepada kartun tu. Apa orang sebut avatar pun tu. Ada tuan-tuan cuba tak? Kan ada yang terjebak juga. Sampai siap tanya hukum, ustaz apa hukumnya begini-begini? Boleh ke tukar gambar kepada kartun? Semua nak buat. Allah. Tuan-tuan, masa kita singkat. Masa kita singkat. Kita sedang jawab soalan periksa ni. Kita sedang jawab soalan periksa. Masa tinggal lagi 2 minit. Masa tinggal lagi 2 minit. Soalan banyak lagi tak selesai. Maka apabila masanya singkat, banyak perkara utama yang kita tak buat lagi. Janganlah kita habiskan masa dengan benda-benda yang tak ada guna. 2 minit lagi. Menong. Rugi. Kita hidup di dunia ni, masa kita singkat. Kita pun tak tahu setakat mana Allah Ta'ala bagi masa pada kita. Jadi masa singkat. Yang utama pun kita tak tentu lagi. Amalan kita pun kita tak tentu selesai. Tiba-tiba ada benda yang kita benda remeh-temeh. Lebih baik kita fikir benda-benda yang lebih bermanfaat daripada itu. Daripada habiskan masa dengan benda-benda yang kita pun tak tentu. Memang tak ada apa, tak ada apalah, benda kecil je. Betul lah. Tapi dalam masa yang sama janganlah kita sibuk-sibuk sangat. Bukanlah maksud saya kata ustaz setuju, dan bukan maksud ustaz tak setuju. Atas perkiraan tuan-tuan, kita bincang benda ni atas dasar kita ini jangan sampai dilalaikan dengan dunia. Itu sahaja. Syaitan ni dia bisik-bisik benda yang tak elok nampak jadi elok. Benda yang bagus nampak jadi tak bagus. Benda yang tak bagus pula nampak jadi bagus. Itu kena hati-hati. Kita nampak yang zahir, sebaliknya kita tak tahu. Sekali lagi, hanya zahirnya yang indah, namun ia tidak untuk dibawa mati. Apatah lagi untuk bekalan akhirat, dan jauh sekali dari sentuhan mata air syurga. Jadi apatah lagi bawa akhirat, tak boleh. Sampai masa meninggal, meninggal. Harta kita yang beraset-aset tu tak bawa kita dalam kubur. Melainkan aset itu sebelum mati dah pindah ke aset akhirat. Infak, sedekah, wakaf. Barulah dia akan memberi manfaat pada kita apabila kita mati. Tapi semata-mata aset di dunia tak memberi apa-apa faedah kepada kita, tuan-tuan. Sayang. Biarlah kita bina aset, dalam masa yang sama aset untuk akhirat pun kita bina, tuan-tuan. Oleh kerana itu, setiap insan yang beriman seharusnya merenung kandungan wasiat sebelum ini. Beringatlah sebelum datangnya hari di mana pandangan menjadi gelap dan hati sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kita ingatlah, tuan-tuan. Saya peringatkan diri saya, dan saya juga peringatkan diri tuan-tuan, kita semua sama, kerana kita berada di atas dunia. Sama-sama dalam usaha kita mengumpul dunia, ataupun kita berusaha mencari bekalan dunia. Jangan lupalah kita dengan bekalan akhirat.
yang lebih utama dan lebih penting. Nanti kita bimbang, kita akan bawa benda yang nak kita tinggalkan, tapi kita tak bawa benda yang patut kita bawa. Kita singgah R&R untuk bawa benda yang patut kita bawa. Bukannya kita singgah R&R untuk beli benda yang kita tak patut bawa. Yang patut tinggal, kita tinggal. Yang patut bawa, kita bawa. Contoh, pergi R&R buat apa? Takut perjalanan jauh, lapar, beli makanan. Ya, takut nanti tak ada tempat nak cucuk duit yang utama. Jadi jangan benda yang tak ada kaitan dengan perjalanan yang kita bawa, yang ada kaitan yang kita tak bawa. Begitulah kita dengan dunia ini, tuan-tuan. Ya, apabila kita berada di dunia ini, jangan lupa kita bawalah ke akhirat nanti benda yang sepatutnya kita bawa. Jangan kita membebankan kita membawa benda yang tak sepatutnya kita bawa dan akhirnya kita rugi. Bawa banyak-banyak, rupanya sia-sia. Allah kata ini bukannya amalan yang boleh kamu bawa, jadikan amalan. Ya, sia-sia je, habis gitu saja. Sedangkan yang sepulan kawannya, walaupun dia bawa sikit, tapi oleh kerana sikit itulah bernilai untuk amalan akhirat, maka itulah untung bagi dia, walaupun dia tidak bawa banyak. Tapi dia pun rasa rugi, sebab kalau aku tahulah macam ni nilainya, aku dah bawa banyak lagi dah daripada dunia. Tapi apa nak buat, dah sampai akhirat, hanyalah alam untuk perhitungan amalan kita. Wallahu alam, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu sebagai isi kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, khususnya dalam mengisi ruang kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan yang boleh memberi keuntungan kepada akhirat kita. Wallahu alam, tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dan kekurangan atas diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.